Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita meneruskan pembelajaran iaitu latihan di dalam buku teks Latih Kendiri 4.1C. Jadi boleh semak soalan daripada buku teks atau kamu boleh merujuk terus melalui paparan skrin komputer ataupun handphone masing-masing. So kita pergi soalan yang kelima. Okey, iaitu muka surat 114. Okey, soalannya di sini pada tahun 2020, Cik Subra dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak 61,000 dan 56,000. Berikut ialah belanja yang dituntut oleh Encik Subra dan isterinya bagi tahun tersebut. So ini adalah contoh perkara yang mana Encik Subra dan juga isterinya boleh tuntut untuk pelepasan cukai. Okey, iaitu individu, insurans hayat, gaya hidup, tabung bersih SSPN dan juga insurans pendidikan. Persoalan dia, hitungkan jumlah cukai pendapatan bagi Encik Subra dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai berasingan. So di sini saya highlightkan secara berasingan. Okey. So kita lihat penyelesaian dia. Saya akan tunjuk dulu Encik Subra sebab kita buat secara berasingan. Jadi pendapatan dia 61,000, okey, tahunan, dan pelepasan cukai adalah 9,000. Insurans hayat KWSP dia tuntut 6,000 maksimum ataupun dia punya limit dia hanya 7,000. So bolehlah dituntut 6,000 ni. Okey, begitu juga dengan gaya hidup. Okey, 2,000 boleh tuntut lepas. Tabung bersih SSPN limit dia 8,000 dan dituntut 5,000 lepas. Dan juga insurans pendidikan 3,000 limit dia dan dia tuntut 2,600. So yang ni pun lepas. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Pendapatan bercukai, kamu ambil ni jumlah tahunan tadi 61,000 tadi tolak dengan keseluruhan tuntutan yang dituntut oleh Encik Subra ni. Okey, yang mana 36,400 ini merupakan pendapatan bercukai. Okey. So merujuk pada buku teks kamu muka surat 105 tu. Okey. So saya nak mengira bagaimana untuk mendapatkan cukai bagi pendapatan dia. Okey. So 36,400 ni berada dalam ruang ini ataupun dalam julat ini. Okey. So apa yang perlu kamu lakukan? Okey, 35,000 yang pertama iaitu 600 lah. Okey, berapa baki duitnya? Okey, so kamu kena tolak lah. Jadi 36,400 tadi ditolakkan dengan 35,000 dan darabkan dengan 8%, iaitu RM112. Okey, dan rebate yang layak ada tak? Okey, tiada. Kenapa tiada? Telah saya dah pesan hari tu. Okey, rebate yang layak iaitu RM400 sekiranya pendapatan dia kurang daripada RM35,000. Okey, so cukai pendapatan dia kamu tambahlah 600 tambah dengan 112 tolakkan dengan kosong rebate. Okey, yang mana Encik Subra ni dia punya cukai yang perlu dibayar adalah RM712. Okey, so kita kira isterinya pula. Okey, ini situasi gambaran kepada jadual bagi tuntutan isterinya. Okey, 56,000 ni merupakan pendapatan tahunan dan yang ni individu, insurans hayat, gaya hidup, tabung bersih, insurans pendidikan merupakan pelepasannya ataupun tuntutan dia. Okey, so macam biasalah kita akan kira 56,000 ni tolak dengan semua pelepasan ni yang mana 30,600 merupakan pendapatan bercukai. Okey, so saya rujuk dalam jadual itu pada muka surat 105. Okey, yang mana ianya berada dalam range ataupun julat ini. Okey, so dalam 20,000 yang pertama dia akan dikenakan sebanyak 150. Okey, dan cukai batas baki berikutnya iaitu kamu tolaklah 30,600 ini ditolakkan dengan 20,000 yang pertama tadi dan darabkan dengan 3%. Okey, so itulah baki yang baki untuk cukai yang tadi tu adalah RM318. Okey, so dalam kes ni dia ada rebate. Kerana apa? Sebab dia punya cukai ini di bawah 35,000.
Jadi memang dia akan dapat rebate sebanyak RM400. Okey. Jadi cukai penempatan dia 150 tambahkan dengan 318 tolakkan dengan 400. Maka isterinya perlu membayar sebanyak RM68. Okey. So kita dah nampak okey kedua-duanya. Jadi secara kesimpulannya jumlah cukai penempatan Encik Subra dan isterinya adalah RM712 tadi. Ditambahkan dengan isterinya punya cukai iaitu RM68. Maka yang patut mereka bayar adalah RM780. Okey, so ini adalah cukai secara berasingan. Baik, kita pergi kepada soalan nombor 6. Okey, so ni Firdaus mempunyai sebuah motosikal dan sebuah kereta dengan kapasiti enjin seperti ditunjukkan dalam raja di bawah. Berdasarkan jadual di bawah, hitung cukai jalan untuk kedua-dua jenis kenderaan. So kita ada motor dengan sisi 220cc dan juga kita ada kereta dengan sisinya iaitu 1860. So kita akan mencari cukai jalannya macam mana. So ni jadual yang perlu kita berpandukan untuk menyelesaikan soalan ni lah. Okay, bagi kapasiti enjin motor 220cc dalam berada di baris inilah. Okay, so mudah yang ni mudah lah. Kita akan direct terus dapat dia punya kadar untuk cukai jalan dia iaitu sebanyak RM50. Okay, dan kenderaan kapasiti 1860 itu berada dalam lingkungan ini. Okay, so kalau kamu tengok di sini dia akan ada 1800 yang pertama. Okay, 1800 yang pertama iaitu 280 lah. So jadi nak tahu berapa baki untuk kapasiti enjin tu, kamu kena tolak lah, ambil 1860 ni tolak dengan 1800. Okey, dan darabkan dengan 50 sen 50 sen. Jadi nilainya adalah RM30 untuk baki kapasiti enjin. Okey, jadi jumlah cukai yang dikenakan adalah 280 tambahkan dengan RM30. Maka dia perlu bayar sebanyak RM310 untuk kereta. Okey, so konsep dan jalan kerja dia sama aja. Cuma nilai ya berubah. Okey. Baik, kita pergi soalan seterusnya. Itu soalan 7. Okey. Puan Kim memiliki sebuah pangsapuri servis di Shah Alam. Cukai pintu yang dikenakan ialah 5%. Diberi bahawa sewa rumah itu dianggarkan pada 1,500 sebulan ni sebulan bukan setahun. Hitung jumlah cukai pintu yang perlu dibayar oleh Puan Kim setahun. Baik, setiap tahun. Maksudnya kita kena tengok dulu berapa untuk tahunan. Okey. So kalau kamu ambil 1,500 ni darabkan 5%, kamu hanya untuk dapat 5 ni untuk dalam sebulan. Sedangkan dia tanya di sini untuk tahun, untuk setahun. Maka kita kena dapatkan dulu berapakah nilai untuk setahun. Okey, so ini formula dia. Okey, kadar cukai tu 5% dan nilai tahunan tu kamu kena buatlah 1,500 ni satu tahun ada 12 bulan. So kamu kena darab nanti. Baik. Penyelesaian dia. Okey, jumlah sewaan setahun 1,500 darabkan dengan 12 bulan iaitu ada 18,000. Okey, so jumlah cukai pintu 5% daripada 18,000 tahunan. Okey, nilai tahunan. Maka nilainya adalah RM900. Okey, baik. Selesai. Kita tengok soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Encik Abdullah memiliki sebidang tanah kegunaan kediaman yang seluas 300 meter persegi di Kedah. Okey, so luas tanahnya adalah 300 meter persegi. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 15 sen setiap meter persegi. Okey, hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Abdullah pada setiap tahun lah. Okey, so kamu kena ingat ini dia punya formula lah, kadar cukai tanah. Okey, 15 sen dan jumlah keluasan tanah adalah 300 meter persegi. So ini mudah, ganti saja nilai dalam ni. Okey, kamu akan dapat 15 sen darab dengan 300 meter persegi dan Encik Abdullah ini perlu membayar sebanyak RM45 sahaja. Okey, jelas? Baik, kita teruskan. Okey, soalan nombor 9 iaitu Yisun. Okey, makan malam di sebuah restoran. Dia telah makan sepinggan nasi goreng, 2 ketul ayam goreng,
dan secawan kopi. Jadual di bawah menunjukkan harga makanan dan minuman. Okey, so ni dia nasi goreng RM6. Okey, ayam goreng RM5 untuk satu ketul dan kopi untuk satu cawan RM4. Diberi bahawa restoran itu mengenakan cukai perkhidmatan. Okey, cukai perkhidmatan ni adalah cukai yang tetap iaitu 6%. Okey, lihat balik nota yang telah saya buat untuk kamu. Okey, so hitungkan bil Yisun. Maksudnya kita kena dapatkan dulu berapakah jumlah harga yang dia perlu bayar. Kemudian baru kita dapatkan cukai perkhidmatan tu darabkan 9%. Okey, mari kita tengok penyelesaian dia. Okey, jumlah harga makanan dan minuman. Okey, kita ada sepinggan nasi RM6, 2 ketul ayam 2 darabkan dengan RM5, maka kita dah dapat RM10. Okey, secawan kopi RM RM4. Okey, jadi jumlahnya kamu tambahkan keseluruhan ini, maka jumlah yang dibayar untuk makanan dan minuman adalah RM20. Okey, dan pada masa yang sama, kedai itu mengenakan cukai perkhidmatan iaitu 6%. Okey, jadi 6% daripada RM20 ni, okey, kamu darabkan, dia akan dapat RM1.20. Okey, so berapa jumlah yang perlu dibayar oleh Yisun? Okey, jadi kamu tambahlah RM20 harga makanan dan minuman tadi ditambahkan dengan cukai perkhidmatan ini, RM1.20. Okey, jadi Yisun kena bayar sebanyak RM21.20. Okey, baik, itu saja. Okey, contoh latihan telah pun saya berikan kepada kamu. Saya harap kamu boleh salin, okey, dan boleh semak dengan jawapan masing-masing lah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.